Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Ini adalah Nila, selamat datang ke webinar kesihatan umum Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim dan NCWO, dan ini merupakan webinar kita siri yang ke-10 pada tahun ini. Saya adalah Dr. Izura Gamisan dan saya akan Nila menjadi moderator ataupun pemudacara webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan webinar kita dan untuk kita perkenalkan penceramah kita pada hari ini, sedikit housekeeping announcement. Yang pertamanya, kita mohon semua yang hadir pada hari ini mohon mutekan mikrofon supaya kita boleh dengar ceramah kita dengan lancar. Jadi dan seterusnya, di penghujung webinar kita ini kita akan ada satu sesi soal jawab Q&A, roughly about 15 minit begitu. Jadi saya mohon kepada semua pada semua inilah kita punya viewer pada hari ini, saya pasti ada banyak soalan yang nanti kita nak tanyakan kepada Dr. Yang. Jadi soalan-soalan tu boleh di-typekan di ruangan chat. Begitu juga bagi penonton-penonton di Facebook Live, boleh juga menaipkan soalan di ruangan komen. Jadi at the end nanti soalan-soalan tu akan saya bacakan untuk Dr. Yang kupas satu per satu. Jadi kita hari ini kita akan mendengar satu ceramah, satu topik yang sangat menarik pada pendapat saya, dan ada kalanya mungkin kita pun sebagai orang dewasa, sebagai ibu bapa, kita pun kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang bahawa kanak-kanak juga mungkin ada masalah psikologi. Jadi tajuk pada hari ini adalah masalah kecelaruan psikologi yang lazim dalam kalangan kanak-kanak yang akan diberikan oleh Dr. Yang YY. Dr. Yang sedikit berkenaan Dr. Yang YY. Dr. Yang YY merupakan inilah adalah psikologis, ahli psikologi klinikal kita sejak dari tahun 2005. Beliau memulakan latihan psikologi klinikal di Jabatan Pediatrik UKM pada tahun 2003 dan seterusnya menjadi pensyarah kita pada tahun 2006. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda sains pembangunan manusia daripada Universiti Putra Malaysia dan sarjana psikologi klinikal UKM. Seterusnya, Dr. Yang menjalani latihan lanjut di Royal Children's Hospital Melbourne dan mendapatkan ijazah lanjutan sarjana ijazah psikologi khusus dalam klinikal kanak-kanak dan juga Dr. Falsafah daripada universiti yang sama pada 2018. Dr. Yang kini memberikan perkhidmatan psikologi klinikal di Hospital Pakar Kanak-kanak UKM dalam penilaian psikologi dan intervensi untuk permasalahan kanak-kanak dari segi perkembangan otak, adaptasi kepada penyakit serta kesihatan mental untuk pesakit kanak-kanak dan ibu bapa. Jadi Dr. Yang memang orang yang bertepatan untuk memberikan kita, berkongsi dengan kita ilmu pengetahuan tentang masalah psikologi yang lazim dalam kanak-kanak. Oleh itu kita persilakan Dr. Yang. Okay, terima kasih Dr. Izora. Ya, salam hormat, salam sejahtera, salam Universiti Watan lah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana memberikan peluang untuk saya berkongsi sedikit maklumat tentang masalah kecelaruan psikologi di kalangan kanak-kanak, dan saya buat pendekatan orang cakap kita buat secara relax je. Jadi saya ringan-ringan untuk maklumat lanjut boleh berhubung lah. Tapi kita just nak bagi kesedaran ataupun pendedahan kepada orang ramai yang saya percaya sedang mendengar ataupun menonton di luar sana, ya.
Jadi kita letak masalah kecelaruan ini sebab bila ada kecelaruan, ini maksud bahawa masalah itu adalah lebih serius, ya, bukan sahaja masalah harian yang kita hadapi, tetapi ini merupakan satu masalah yang di mana dalam bidang kesihatan dan bidang perubatan perlu kita tangani. Okey. Jadi biasanya bila kita melihat tentang kecelaruan di kalangan kanak-kanak, ini adalah beberapa jenis secara umumnya yang kita akan nampak. Dan saya akan berikan penjelasan yang lebih untuk dua daripada area-area ini. Yang selainnya mungkin pada forum yang lain lah. So, pertama sekali bila kita bermula dengan topik ini adalah penting, ya, terutamanya untuk orang dewasa ingat bahawa kanak-kanak bukan manusia kecil. Bukan orang dewasa yang kecil. Maksud saya ialah kita tidak boleh membayangkan diri kita, keperluan kita dan kebolehan kita dan kita samakan kepada mereka. Mereka adalah berbeza dari semua segi. Dari segi fizikal, dari segi perkembangan, dari segi kebolehan mereka. Kerana itu adalah penting untuk kita memahami dan mengetahui dengan lebih lanjut tentang bagaimana kanak-kanak ini berkembang dan masalah yang mungkin dihadapi ataupun develop di dalam diri mereka. So sebenarnya ada 3 area yang pentingnya yang kita kena ingat, iaitu pertama sekali kita lihat adalah daripada segi genetik. So anak kita adalah keturunan daripada baka kita dengan pasangan kita. Jadi dia mengambil maklumat-maklumat genetik baka keturunan ini daripada setengah daripada ibu, setengah daripada ayah. Jadi jika ada sejarah keluarga ataupun faktor-faktor risiko dalam keluarga, maka adalah risiko kepada anak kita. Ini adalah penting untuk kita ingat supaya kita tahu bahawa bukan pilihan anak itu untuk mempunyai masalah sedemikian. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang masalah psikologi, terutamanya tingkah laku, biasanya perhatian kita adalah kepada tingkah laku bermasalah. Kita nampak anak itu menjerit ke, dia agresif dan sebagainya, kita akan marah. Tapi sekiranya masalah itu bukan salah laku. Ini bergantung, ini bukan disiplin, ya. Ini bergantung kita berbalik kepada masalah yang tidak boleh dikawal oleh diri dia. Jadi genetik itu adalah penting. Satu lagi, mengapa saya cakap bahawa daripada bayi sampailah kanak-kanak kecil dan ke remaja adalah berbeza daripada orang dewasa seperti tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita tahu sekarang dan kita lebih memahami tentang perkembangan otak. Perkembangan otak. Dahulu kala mungkin kita pemahaman adalah tentang perkembangan otak, sampai 5 tahun 90% daripada otak kita telah pun berkembang. Itu adalah benar daripada segi anatomi otak tersebut, ya. Tetapi daripada segi fungsi dan kematangan otak itu, sebenarnya otak kita terus berkembang sehinggalah kepada awal umur 20-an. Ya, ini adalah sebab mengapa kita kena faham tingkah laku ataupun perangai ataupun kelakuan anak-anak itu yang mungkin kita lihat sebagai kurang matang sebenarnya adalah sebahagian daripada proses tumbesaran mereka. Dan ini juga penting untuk kita faham mengapa pada waktu-waktu tertentu, pada umur tertentu anak ini, mengapa kita perlu memberikan peluang ataupun stimulasi yang boleh membangunkan ataupun excite the brain, stimulate the brain. Kerana bahagian otak ini sebenarnya dia masih menerima fungsi-fungsi yang berlainan ini sedang berkembang. Dan anak-anak kita ini dia perlu
berlatih. Artinya selain daripada memberikan pendedahan, kita perlu memberikan peluang untuk mereka belajar melalui pengalaman mereka ataupun latihan. Ada anak-anak yang mungkin memerlukan latihan yang kurang, atau yang memerlukan latihan yang latih tubi. Jadi banyak kali, ya, sehinggalah mereka mencecah umur dewasa. Kita lihat perkembangan otak ini berkembang bukan sahaja selepas lahir. Sebelum lahir itu sendiri, kita lihat, ya, bila genetik dia, bila kita ada perkembangan embrio di dalam rahim ibu itu sendiri, sudah ada perkembangan otak dan pemperzaan tugas-tugas mereka. Dan ini akan terus berkembang sehinggalah ke dewasa. Ya. Selain daripada perubahan pada otak tersebut, ya, dan mengapa kita melihat mungkin simptom-simptom yang kita akan bincangkan selepas ini adalah berbeza untuk seorang anak yang berumur 2 tahun berbanding dengan seorang anak yang berumur 10 tahun dan seorang anak yang berumur 16 tahun. Walaupun saya baru bincangkan ada baka genetik yang kita perlu fikirkan, ada perkembangan otak yang mengikut umur. Jadi bila sedang berkembang, artinya daripada segi pemakanan, apa yang kita berikan kepada anak-anak, dan juga daripada segi pembelajaran anak-anak kita, satu yang lebih penting ialah bagaimana situasi ataupun persekitaran yang kita letakkan anak-anak ini. Kita letakkan dalam persekitaran yang kita kata secure, dia tenang, banyak sokongan, keluarga yang tidak banyak konflik. Jadi mereka mempunyai peluang yang lebih baik untuk develop. Ya. So sekarang ini kita melihat pada kesihatan mental sebagai satu spektrum. Spektrum artinya ia adalah daripada yang bermasalah sehinggalah kepada yang tidak bermasalah. Dan kita dalam keadaan-keadaan tertentu ataupun masa-masa yang tertentu mungkin mengalami situasi-situasi tersebut. Jadi masalah mental ini mungkin anda juga pernah alami, saya pun alami sebab kita ada tekanan. Dan ini jugalah tekanan-tekanan yang kita kena faham yang dirasai ataupun dialami oleh anak-anak kita. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa yang merasakan bahawa dunia anak itu tiada masalah sebab dia hanya seorang kanak-kanak. Tetapi sebenarnya dalam perkembangan anak tersebut, dalam usaha anak itu untuk belajar, berdikari dan menjalani kehidupan mereka, mereka juga mengalami tekanan. Jadi kebanyakan kami, saya nak pakai pointer tapi tak jalan. Okey. So kebanyakan kami, kita harapkan adalah di bahagian tengah, di mana kita mempunyai kesihatan mental yang mencukupi, dan ada di antara kami yang sebenarnya flourishing, artinya dia amat berkebolehan dalam menangani hidup harian. Dan ini bukan semua orang, ini sesetengah orang. Tetapi bila kita tidak dapat menangani demand kehidupan harian, kemungkinan untuk kita mendapat masalah penyakit kesihatan mental ini adalah bertambah. Sesetengah penyakit ini, dia mungkin kita dapat pick up ataupun identify daripada masa kecil lagi. Masa budak itu masih lagi bertatih, 1 year old, 2 year old. Sebab kita melihat pada perkembangan yang terlambat ataupun lewat. Bila lewat perkembangan anak ini, kemungkinan besar banyak perkara yang akan menjadi susah untuk anak ini. Ya, dan di situ kita akan mula melihat kelewatan ini banyak berkait dengan perkembangan otak. Ada budak yang hanya akan mengalami masalah-masalah ini apabila mereka memasuki alam persekolahan. Di situlah. Jadi
untuk ibu bapa yang ada di luar sana, mungkin memang kerja kita tidak berhenti hanya untuk anak saya dah boleh masuk sekolah, saya boleh relax. Sebenarnya adalah lagi tekanan-tekanan baru yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. So bila kita melihat dalam spektrum ini, so ada mengikut perubahan sains ataupun maklumat-maklumat yang kita dapat sekarang, kita lihat sebenarnya banyak berhubung kait sesetengah masalah ini. Sebagai contoh di sini kita melihat untuk mereka yang mempunyai kurang upaya intelek ataupun kalau tema lama mungkin kita pakai perkataan terencat, ya. Tapi sebenarnya ertinya kapasiti ataupun kebolehan anak ini untuk belajar adalah terhad. Dan anak-anak seperti ini memerlukan penjagaan dan juga penyelian daripada orang dewasa di sekeliling mereka. Dan sekarang kita lihat semakin banyak kesedaran tentang penyakit ataupun sindrom spektrum autisma. So kita akan sebut sebentar lagi tentang autisma. Saya tidak ada masa untuk bincangkan tentang skizofrenia dan schizoaffective disorder, tapi yang ini kebiasaannya kita tidak jumpa pada kanak-kanak kecil. Dia menuju ke arah dewasa mungkin pada awal lewat remaja, mungkin masa itulah kita akan nampak sedikit simptom-simptom tersebut dan kita ada anak-anak ataupun sakit kita yang mula didiagnose dengan penyakit ini pada masa tersebut. So ini satu cara bagaimana kita ingin mengenali dan juga memahami bahawa sebenarnya ada hubung kait. Mungkin selepas melihat carta itu semua rasa risau. Adakah berarti semua anak kita mempunyai risiko ataupun peluang untuk mendapat penyakit tersebut? Jadi saya bawa kepada idea dalam spektrum ini ialah biasanya di hospital memanglah kami akan tentukan ataupun beri perhatian untuk golongan di sini kerana golongan inilah yang memerlukan rawatan. Tetapi di sini adalah di mana biasanya puan-puan, tuan-tuan akan berfungsi dengan anak-anak. Jadi di sini adalah apabila anak-anak itu tidak ada masalah dalam perkembangan mereka, mereka mempunyai tidur dan makan yang mencukupi, mempunyai hubungan yang baik dengan ahli keluarga dan juga kawan-kawan. So di sini kita ada healthy dan juga mungkin sedikit masalah ataupun tekanan apabila mempunyai peperiksaan. Untuk healthy dengan mild di sini, biasanya ini adalah untuk kita menyokong anak kita dan kita menggunakan pendekatan self-care, iaitu penjagaan kesihatan mental sendiri. So you can see actions to take at the face of this continuum. Apa yang kita perlu buat, kita boleh buat kerja kita, sama ada kalau yang bekerja, of course bekerja, tetapi kalau yang di rumah boleh menjalankan tugas harian di rumah dan anak-anak di sekolah boleh hadir ke sekolah. Tetapi kadang-kadang apabila sesuatu berlaku, walaupun orang yang kita kata normal people, everybody mungkin mempunyai simptom yang lebih, you start struggling. Kita mula terkapai-kapai, tidak dapat tidur yang mencukupi ataupun rasa stres, perasaan marah bertambah. So anak kita ini kita boleh lihat sekiranya dia mempunyai masalah dengan kawan-kawan ataupun dia ada masalah dalam pembelajaran, kita akan melihat masalah-masalah tersebut. Pada masa tersebut adalah penting kita boleh berbincang dengan pihak sekolah, dengan guru-guru, dengan kaunselor di sekolah dan mendapatkan sokongan. Sehinggalah apabila sekiranya masalah-masalah ini dia lebih daripada yang boleh kita selesaikan dengan sokongan dan juga nasihat, mereka akan present kepada hospital lah. So presentation ini mungkin pada umur-umur yang berlainan seperti yang saya sebut earlier. So untuk yang neurodevelopmental disorder ini adalah
masalah perkembangan otak. Jadi dalam masalah perkembangan otak ini kita akan lihat ada beberapa jenis masalah dalam perkembangan otak. Seperti kelewatan perkembangan secara keseluruhan ataupun spesifik, ketidakupayaan intelektual, iaitu walaupun kita ajar budak ini atau anak ini mempunyai masalah untuk memahami ataupun mengikuti, dan yang lebih penting iaitu membuat keputusan sendiri, keputusan yang selamat. Mereka mempunyai masalah untuk problem solve, menyelesaikan masalah. Jadi biasanya untuk masalah ini kita akan menjalani pemeriksaan dan penilaian, mungkin term yang selalu didengar untuk IQ testing, untuk melihat sebenarnya sejauh mana keupayaan anak ini untuk menyelesaikan masalah dan belajar. Jadi dia berlainan daripada masalah pembelajaran di sekolah seperti disleksia, diskalkulia, sebab yang itu lebih menjurus kepada walaupun budak ini mempunyai kemampuan tetapi cara otak itu berfungsi lain, jadi menyebabkan contoh-contoh specific learning disorder seperti disleksia itu ialah dia melihat ada perkataan ataupun huruf-huruf yang terbalik, ataupun lepas dia belajar membaca dia susah nak menguasai, ataupun setelah menguasai walaupun dah lambat tidak memahami. Jadi dia banyak kita kata steps, dan yang ini kita bekerja dengan ataupun cooperate dengan pihak sekolah jugalah untuk memastikan budak-budak ini atau anak-anak ini tidak ketinggalan. Dalam perkembangan otak, kita juga semakin memahami tentang autism spectrum disorder. Sebelum ini terdapat beberapa jenis nama di bawah autism spectrum. Mungkin ada yang pernah dengar tentang Asperger's ataupun tentang PDD, pervasive developmental disorder. Jadi bila banyak nama, kebanyakan ibu bapa senang keliru ataupun mungkin dia ingat benda-benda ini tidak sama mengganggu perkembangan anak. Sebenarnya autisme itu dia dua bahagian yang penting ataupun aspek dia ialah satu adalah anak-anak ini mempunyai masalah berkomunikasi ataupun bersosial dengan orang lain. Ada anak-anak yang boleh bercakap, ada anak-anak yang tidak boleh bercakap. Jadi mereka semua tidak sama. Itu sebab mengapa dia menjadi spektrum. Tetapi walaupun yang boleh bercakap, keinginan mereka untuk berkawan ataupun untuk bercampur dengan orang lain adalah terhad, dan juga mereka akan mempunyai tingkah laku ataupun pemikiran yang kita kata lain daripada orang lain dan susah untuk diubah. Jadi yang ini banyak dilihat oleh pakar pediatrik dan juga pakar psikiatrik kanak-kanak, dan sekiranya anak itu mempunyai masalah autisme, masalah ini akan bersama dengan anak itu sepanjang hayat. Jadi apa yang perlu dibuat ialah kita perlu melakukan latihan dan juga intervensi supaya efek ataupun impak daripada spektrum tersebut adalah serendah yang mungkin ataupun seringan yang mungkin untuk simptom-simptom tersebut. Seterusnya, bila kita melihat pada attention deficit hyperactivity disorder, yang ini pendeknya ADHD ataupun ADD. Mungkin ada di antara ibu bapa di luar sana yang telah pun mendengar ataupun pernah melihat tentang ADHD ini. Kita kata anak tu, oh tengok budak tu hyper. Selalu kita dengar macam tu. Sebenarnya kita pun ada time yang kita bersemangat, hyper, nak buat banyak kan. Tapi kelainan di sini ialah biasanya mereka tidak boleh mengawal tingkah laku tersebut. Walaupun sebenarnya mereka ingin, dan kerana kelainan, ini adalah berkenaan tentang bahan kimia di dalam otak dan juga perkembangan otak di mana bahagian yang mengawal attention center kita itu hubungan dia dengan bahagian-bahagian otak yang lain itu mungkin ada pathway yang terjejas. Jadi bila anak-anak ada masalah seperti ini, dia tidak semestinya satu masalah pada satu masa.
cabaran sekarang untuk neurodevelopmental disorder adalah kadang-kadang ada anak-anak yang mempunyai 2 ataupun 3 daripada list di sini, iaitu tidak semestinya dia hanya ada satu masalah, tetapi dia mungkin ada autism spectrum disorder dengan intellectual impairment, dengan attention deficits and hyperactivity, dengan specific learning disorder. Jadi semakin banyak masalah yang dihadapi oleh anak ini, semakin susah untuk kita menangani masalah anak ini dengan cepat ataupun dengan satu pendekatan sahaja. Dalam keadaan tersebut, kita perlu menggunakan beberapa pendekatan pada masa yang sama supaya semua masalah ini dapat dikawal dan juga diatasi. Ya, sebab disorder ini tidak, kecelaruan ini dia bukannya akan hilang sebab dia adalah sebahagian daripada perkembangan otak, tetapi kita boleh mengelakkan ataupun mengurangkan masalah persekolahan, masalah hubungan dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan dan sebagainya. Satu yang saya nak bawa kepada perhatian tuan-tuan dan puan-puan adalah tentang language disorder. Ini adalah masalah berbahasa. Untuk negara kita di mana masing-masingnya semua jenis, semua pihak, semua ethnic group banyak menggunakan bahasa yang berlainan dan lebih daripada satu, kadang-kadang kita tidak perasan bahawa sebenarnya anak-anak kita ataupun mungkin ahli keluarga kita sebenarnya mempunyai masalah dari segi berbahasa. Dan kadang-kadang bila kita mempunyai masalah dengan bahasa, pembelajaran kita menjadi susah. So saya bawa di sini untuk just bagi pendedahan lah. Jadi masalah berbahasa ini tidak sahaja dia bukan akademik, ya, dia berbeza. Bila kita berbincang tentang masalah perkembangan ini, apa yang ibu bapa perlu faham ialah kalau kita gunakan akademik sebagai ukuran sama ada anak-anak kita bermasalah atau tidak, sebenarnya tidak. Dia lebih kepada functions, ya. Dan yang last kali di bawah neurodevelopmental disorder ini adalah masalah pembelajaran spesifik yang saya sebut tadi lah, yang biasanya kita akan kenal pasti apabila anak-anak ini memasuki zaman persekolahan. Sebab pada masa itu kita merasakan bahawa otak mereka sepatutnya telah pun cukup matang untuk mula mentafsir dan juga memproses maklumat-maklumat tersebut. Sekiranya awal dan anak ini belum lagi, itu mungkin bukan satu masalah ataupun kecelaruan lagi. Itu cuma daripada segi kematangan. Okay. So, seterusnya saya akan sentuh sedikit tentang masalah anxiety disorder, iaitu ada yang dinamakan sebagai kecelaruan kebimbangan, gangguan kebimbangan ataupun kerisauan yang berlebihan untuk anak-anak kita. Pertama sekali yang kita perlu faham adalah sebenarnya semua orang akan merasa risau dan bimbang. Itu adalah satu fungsi yang normal. Iaitu sekiranya ada sesiapa yang tidak merasa anxious, risau, bimbang, sebenarnya orang itu pun kita perlu jumpa. Sebab bila kita merasa, when we have feelings, itu sebahagian daripada emosi kita. Jadi emosi yang sihat adalah apabila kita boleh merasa pelbagai jenis perasaan, daripada marah, gembira, sedih, tidak puas hati, duka cita. Jadi ini sebenarnya adalah menjurus kepada EQ. Mungkin ada yang pernah dengar atau yang belum dengar, EQ iaitu emotional quotient. So sekiranya seseorang itu untuk dia dapat berfungsi dengan baik adalah apabila dia kenal perasaan-perasaan yang ada dan apabila dia merasa perasaan-perasaan tersebut.
Jadi sekarang ni terutamanya kita boleh lihat di luar negara banyak program-program untuk kanak-kanak prasekolah lagi untuk kenal perasaan mereka supaya mereka boleh bercerita dan juga melafazkan ataupun mengekspreskan kepada orang lain tentang perasaan mereka. Sebab yang kita perlu bezakan adalah perasaan adalah satu indikator untuk kita tahu sama ada function kita sekarang ini okey atau tak okey. Yang membezakan sama ada emosi itu mengganggu kita adalah apabila satu, tindakan kita tidak membantu. Dua, apabila emosi itu berpanjangan, iaitu tidak hilang-hilang. Sebab saya percaya kalau kita fikir balik daripada pagi tadi sampai sekarang, sudah tentu kita telah mengalami beberapa jenis emosi ataupun feelings. Itu adalah indikator badan kita ataupun untuk diri kita tahu ada bahaya ke, kalau benda ini smooth, lancar, artinya okey, kita boleh proceed. So emosi itu sangat penting untuk good function. Jadi ingat kalau kita kata spektrum tersebut, untuk ke sebelah kiri adalah mereka yang kenal emosi mereka. Sekiranya kita tidak kenal, contoh, kita sebenarnya rasa marah, tetapi kita memendamkan rasa. Kita memendamkan rasa, itu akan menyebabkan kita tidak menyelesaikan masalah yang menyebabkan kita rasa marah. Sebab kita memendamkan rasa. Jadi, lama-kelamaan, rasa tidak puas hati ataupun kita mungkin akan mengambil tindakan yang tidak membantu. Seperti kita sabotage orang tu, ataupun di antara kanak-kanak mungkin tingkah laku dia membaling barang ataupun merosakkan harta benda. Tapi sebenarnya itu berpunca daripada rasa marah dalam diri mereka. So dalam gejala kecelaruan anxiety untuk anak-anak ini, dia bukan sekadar rasa gembira ke tak gembira. Di sini kita lihat sebenarnya banyak jenis yang masalah-masalah ini adalah apabila anak-anak kita tidak dapat mengawal perasaan mereka, dan rasa gelisah itu boleh menyebabkan mereka jadi freeze almost. Kita kata dia macam terperangkap. Dia tidak dapat mengambil tindakan ataupun keputusan. Contoh apabila ada panic disorder. Panic disorder, dia tahu sesuatu itu perlu dibuat ataupun perlu ke sekolah, tetapi bila keadaan itu berlaku, anak itu menjadi sangat distress dan tidak dapat berjalan, tidak boleh bercakap, mungkin ada yang menangis, atau ada yang dia jadi freeze tu artinya membeku kan, dia macam stres sangat, dia jadi beku tu, mungkin keluar jadi selective mutism, iaitu dia tidak dapat nak bersuara ataupun bercakap. Ini berlainan daripada mereka yang mempunyai masalah berbahasa yang saya kongsi sebelum ini. Mereka yang mempunyai masalah berbahasa itu memang susah untuk dia berbahasa walaupun dengan ahli keluarga mereka. Mereka yang mempunyai selective mutism ini, iaitu bercakap tidak bisu memilih, ialah mereka yang sebenarnya mempunyai kebolehan untuk bercakap tetapi tidak bersuara. Dan kita lihat untuk anak-anak kecil memang perlu ataupun sepatutnya mereka tidak berpisah daripada ibu bapa mereka. So pada umur 2-3 tahun, kalau mereka ada separation anxiety, kita rasa itu adalah sihat dan betul. Tetapi apabila anak ini berumur 8 atau 9 tahun ataupun lebih tua dan mempunyai masalah ini, separation anxiety, artinya perkembangan anak ini telah pun terpantut di umur yang lebih kecil, ataupun mungkin dia regress, iaitu kembali dia hilang kebolehan untuk menangani perasaan ataupun keadaan tersebut dan kembali kepada umur yang lebih kecil. Itu kita namakan sebagai regresi lah. Okay. So yang ini saya bawa tentang kemurungan sebab saya selalu mendapat soalan daripada ibu bapa.
anak-anak kecil ini mungkin ke mengalami kemurungan. Jadi kemurungan dalam kanak-kanak mungkin dia lain daripada kemurungan pada orang dewasa. Mereka tidak semestinya akan menangis selalu ataupun akan senyap ataupun menyembunyikan diri. Kadang-kadang mereka ini lebih jenis yang resah ataupun tidak tenteram tetapi tidak boleh berkongsi. So kita lihat mood mereka adalah jenis yang low, mungkin mereka marah-marah ataupun rasa tidak berminat untuk berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya kita melihat simptom ini lebih prominent di kalangan kanak-kanak dewasa kini. Sebab tersebut masih kita masih cuba memahami, tetapi adalah pentingnya kita pay attention. That's why kita nak berfungsi di sebelah kiri, iaitu kita aware and pick up kalau ada apa changes ke supaya kita boleh tangani awal. Ini adalah apa yang ibu bapa boleh buat dengan guru-guru, dengan kawan-kawan supaya kita boleh menjaga supaya mereka tidak ada peluang ataupun jadi terperangkap dalam keadaan tersebut sehinggalah mereka mempunyai develop the condition. Okay. So sebenarnya dalam penilaian yang kita jalankan di klinik psikologi, kita melihat kepada kebolehan ataupun keupayaan kognitif iaitu function of the brain daripada segi pemikiran mereka, daripada segi kepantasan mereka. Jadi yang penting adalah daripada segi memory, daripada segi attention, kita kata neuropsychological functioning, daripada fungsi eksekutif. Ini adalah kebolehan ataupun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bahagian-bahagian otak yang berlainan, tetapi mereka ini bukan satu portion. Mereka ini saling berkait. Jadi kita perlu melihat bagaimana fungsi kognitif ini mengganggu ataupun mengefek pasien-pasien kita. Seterusnya dari segi emosi anak-anak ini, sama ada mereka kenal dan boleh mengawal perasaan mereka. Ada anak-anak yang perasaan mereka itu kita kata melampau, iaitu marah yang melampau, takut yang melampau. Jadi bila ada keadaan tersebut, ini yang kita perlu mengadakan program ataupun intervensi rawatan yang bersesuaian. Tetapi sekiranya marah mereka itu masih dalam kita kata range yang kita kata ini adalah tindak balas ataupun respons biasa yang dihadapi, jadi kita akan bantu ibu bapa iaitu melalui program parenting dan pendidikan keibubapaan bagaimana untuk menolong ataupun menyokong anak mereka. Ya. Seterusnya dari segi behavior training, ini boleh daripada segi kita nak melatih anak-anak kemahiran-kemahiran yang mereka belum ada, ataupun kita ingin menukar ataupun menukar tingkah laku bermasalah. Jadi tingkah laku bermasalah ini mungkin yang kita lihat ekstrimnya adalah bila mereka ada juvenile delinquency ataupun oppositional. Tetapi sebenarnya masalah ini kalau kita tangani awal, dia tidak akan menjadi satu pattern ataupun pola yang jadi fix. Anak-anak kecil ini sebenarnya dia masih lagi mengolah dan belajar tentang cara-cara. Jadi itu sebab mengapa dalam kanak-kanak kita tidak melihat personality mereka, sebab sebenarnya personality itu sedang lagi berkembang, ya, berlainan dengan orang dewasa yang kebanyakan tabiat-tabiat ataupun tingkah laku, perangai mereka itu lebih konsisten ataupun susah diubah. Dan of course bila kita melihat kepada fungsi anak ini, kita kena melihat persekitaran mereka. Jadi penilaian anak-anak biasanya bukan dengan anak-anak sahaja, melibatkan ibu bapa, melibatkan ahli keluarga yang lain dan juga pihak sekolah. Ini adalah kes formulasi. Saya rasa saya tidak akan bincang di sini. Jadi kita lihat daripada segi pendekatan yang kita guna. Of course di hospital kita punya fokus adalah di
rawatan untuk pengenalan masalah yang ada, sebarang perawatan yang perlu diberikan, dan sehinggalah yang kita harapkan adalah untuk anak-anak dan keluarga mereka itu mencapai tahap di mana mereka boleh mengatur ataupun menjaga kesihatan mental itu sendiri, dan saya rasa di luar sana kita memang perlu bekerjasama dengan pelbagai pihak daripada segi Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada kaunselor Kementerian Perpaduan dan Wanita, kita ada banyak pihak yang bekerja dengan anak-anak ini, sama ada ahli terapis dan juga OT speech, kita lihat rehab di sini, mereka juga adalah penting. Jadi bersama-sama kita menangani masalah anak itu. So dalam intervensi tadi, selain daripada case management ini adalah bila kita melihat anak ini secara keseluruhan, apa keperluan anak ini dan di mana kita nak membantu, siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang terlibat. Jadi pendekatan secara berpasukan, pendidikan kepada pihak yang berkenaan dan juga memberikan terapi psikologi. So it's a psychotherapy, dan biasanya ini adalah mereka yang bertauliah dan telah pun dilatih. So itu adalah pentingnya kita memastikan anak-anak ini dilindungi dan juga dipelihara, sebab kita tidak mahu anak-anak ini mengalami lebih trauma daripada yang sepatutnya. Sekiranya kita bekerja dengan pihak-pihak yang sebenarnya mungkin berniat baik tetapi tidak mendapat latihan yang mencukupi ataupun yang betul. So saya rasa saya perlu wrap up di sini. Ini pun slide akhir saya sebenarnya. Jadi mungkin saya sebut sedikit tentang terapi-terapi ini. Jadi kadang-kadang ada pendekatan yang kami akan jalani di dalam hospital, itu lebih kepada bersifat acute, iaitu yang memerlukan rawatan segera ataupun yang mereka yang mempunyai masalah yang berat. Tetapi kadang-kadang kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak di luar yang mungkin boleh memberikan sokongan ataupun terapi, contohnya daripada segi art therapy, play therapy, family therapy, yang mereka boleh jalani di luar hospital juga. Dan program-program yang spesifik, contoh untuk autism ada early start Denver, dan juga ada parent child interaction therapy. So terapi-terapi itu perlukan latihan khas, dan sekarang ini buat masa ini di negara kita Malaysia masih kekurangan pakar-pakar ataupun ahli-ahli yang dilatih khas untuk memberikan program-program tersebut. Jadi kebanyakan ibu bapa apa yang mereka boleh buat ialah mereka akan naik online, daftar kursus online, dan mereka berhubung dengan ibu bapa di luar, negara luar ataupun pakar daripada negara luar untuk menjalani program untuk anak-anak mereka. Jadi saya harap seimbas lalu saya berikan overall tentang masalah kecelaruan psikologi yang lazim di kalangan kanak-kanak yang mungkin ada yang terlepas pandang ataupun tidak biasa sebelum ini. Sekiranya ada sebarang kekurangan, saya mohon maaf lah. So saya serahkan balik kepada Dr. Izora. Terima kasih Dr. Yang atas perkongsian yang sangat menarik, dan one thing yang saya think the main take home message dan yang saya sangat itulah yang saya sangat ingat ialah kanak-kanak bukanlah seorang dewasa yang kecil. Sebab kadang-kadang like you said, kita kadang-kadang kita punya expectation tu macam expectation kita kepada orang dewasa sometimes, especially kalau anak tu is no more baby kan, kalau dia dah sekolah rendah semua tu, kadang-kadang expectation kita tu pada anak tu seperti orang dewasa, sedangkan kita sepatutnya bagi ruang kepada anak-anak untuk dia explore dan dia
membesar dan berkembang mengikut pace dia yang tersendirilah. Jadi ada beberapa soalan di sini, Dr. Yang. Soalan yang pertama, I think ni daripada Facebook Live. Adakah klinik atau hospital memberikan perkhidmatan literasi atau konsultasi secara berkala kepada ibu bapa dalam mengendalikan kanak-kanak yang mengalami masalah-masalah psikologi yang kita bincangkan tadi? Okey. So, bila kita berbincang tentang program-program keibubapaan, biasanya untuk mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental, di Jabatan Psikiatri ada program-program pendidikan keibubapaan tersebut. Dan juga untuk mereka yang mungkin hanya ada masalah tetapi bukan sampai ke tahap kecelaruan, program-program tersebut ada dijalankan oleh pihak Kementerian Perpaduan Negara dan Wanita. Apa nama penuh dia? Selalu cakap Kementerian short form kan, tak tahu nama penuh dah. Ya. Cuma saya rasa mungkin dari segi mewawarkan tentang seminar tersebut mungkin kurang, sebab saya percaya pihak universiti pun akan buat program-program tersebut, dan kebaikan daripada pandemik COVID adalah sekarang semua orang ada pengalaman ataupun dah tahu tentang aplikasi webinar itu. Kita boleh buat di atas laman sawang dan boleh dicapai oleh semua orang daripada seluruh pelosok negara, dan kadang-kadang international pun mungkin ada lah, tapi sebab kita punya target hari ini adalah untuk rakyat kita kan, jadi kita buat secara berbahasa Melayu. Cuma yang saya selalu cadangkan sama ada daripada klinik pakar seperti saya akan berkongsi dengan ibu bapa yang kami jumpa, dan kalau ada program kami akan wawarkan mengikut media sosial universiti dan hospital lah. Jadi ibu bapa perlu sama ada mendaftarkan diri dalam grup-grup seperti ini untuk melihat bila akan ada program-program tersebut. Kadang-kadang sama ada masuk ke dalam Facebook mereka ataupun masuk ke dalam laman sawang mereka untuk mendapat maklumat-maklumat tersebut lah. Sebab contoh untuk program autisma, kita boleh masuk ke dalam laman sawang Genius Kurnia yang dulunya dikenali sebagai Permata Kurnia, yang ada juga kursus-kursus untuk ibu bapa. Jadi parent training ini sekarang lebih mudah dicapai berbanding 10 tahun yang lepas, dan saya percaya dalam 1-2 tahun yang akan datang dan seterusnya akan ada lebih banyak program seperti inilah. Saya juga cadangkan kepada parents untuk membuat permintaan terhadap sama ada pihak sekolah, sebab pihak sekolah boleh anjurkan program-program yang berkenaan. Ini secara general. Yang saya tahu sedang berjalan sekarang adalah program bully, bagaimana untuk mengatasi masalah bully untuk anak-anak, dan juga tentang internet addiction, penggunaan skrin yang berlebihan. Jadi program-program ini ada yang ditujukan kepada anak saja, tetapi ada juga yang mereka akan tujukan kepada ibu bapa. Di hospital banyak yang kami jalankan sebelum ini adalah untuk pesakit-pesakit, jadi mungkin kurang untuk orang ramai, tapi saya percaya inilah peluang atau tanggungjawab fakulti-fakulti yang lain seperti Fakulti Sains Kemanusiaan dan sebagainya untuk mereka berkongsi juga ilmu dan juga panduan kepada ibu bapa lah. Terima kasih Dr. Yang. Soalan yang seterusnya, adakah faktor keturunan atau genetik juga boleh menyebabkan terjadinya neurodevelopmental disorders? Ya, itu memang sekarang ni sebab kita ada teknologi untuk melihat genetik tersebut, sebab sebelum ini ujian-ujian yang ada dia tidak dapat memberikan keputusan yang spesifik. Jadi sekarang ni lebih banyak maklumat yang kita boleh dapati daripada contoh genome sequencing dan sebagainya untuk melihat sebenarnya dia ada impact. Tetapi
bukannya 100%. Buat masa ini yang kita lihat, dia bukan satu jin. Dia ada masalah ataupun penyakit yang kita hadapi ini, dia adalah berpunca daripada satu jin yang bermasalah. Tetapi ada juga masalah-masalah kesihatan ini, dia merupakan kombinasi beberapa maklumat jin yang berlainan. Jadi kombinasi itu yang mendatangkan masalah. Dan itu juga sebab mengapa kebanyakan penyakit seperti tersebut adalah lebih menjadi sebagai spektrum, iaitu dia banyak simptom-simptom yang berlainan daripada anak A dengan anak B dengan anak C, sebab dia bergantung kepada kombinasi tersebut. Jadi memang ada efek atau impact daripada keturunan tersebut lah. Tetapi kita juga lihat ada situasi di mana tiada sejarah keluarga tetapi juga berlaku. Itu pun mungkin sebab bahan-bahan genetik ini dia boleh berubah sendiri. So saya harap itu dapat menjawab soalan tersebutlah tadi. Okay. Terima kasih Athena. Dan kita ada masa lagi sedikit. Soalan seterusnya, adakah wujud program-program saringan di peringkat sekolah? Sebab mungkin maksudnya sebagai ibu bapa kan, kadang-kadang tak pasti anak ni ada masalah ke tak ada masalah. Macam misalnya dekat sekolah-sekolah buat masa ni mereka ada juga saringan masalah, maksudnya masalah masalah tulang belakang and things like that. Dia datang assess semua and then untuk saringan and then buat referral kepada fisioterapis misalnya. Jadi yang jadi yang saya nak tanya, whether or not adakah program-program saringan yang seumpama itu untuk masalah kecelaruan psikologi dijalankan dekat sekolah? Okey. Jadi yang untuk kanak-kanak yang baru masuk sekolah, biasanya kita akan melihat di situ fokus dia adalah untuk anak-anak yang sudah boleh bersekolah, artinya bersedia untuk bersekolah. Jadi sekiranya anak-anak ini tidak bersedia, sama ada sebab dari segi tingkah laku ataupun kematangan ataupun kemahiran, kebanyakannya cikgu akan mula menyarankan untuk ibu bapa membawa anak ini ke klinik untuk pemeriksaan lanjut. Dan saya lihat ini berlaku daripada prasekolah lagi, untuk ada prasekolah, guru-guru prasekolah yang prihatin. Guru-guru prasekolah yang prihatin, mereka juga akan meminta parents ini untuk membawa anak-anak ke sekolah. Sebab biasanya saringan yang dibuat di peringkat sekolah adalah untuk melihat setakat mana pencapaian budak ini berbeza dengan kanak-kanak yang lain. Itu untuk terutamanya masalah perkembangan. Sementara itu yang untuk masalah psikologi lebih kepada fungsi, iaitu daripada segi pemikiran ataupun emosi tingkah laku mereka, yang itu saya lihat terutamanya pasca COVID sekarang ini, pihak sekolah sekolah rendah pun saya dengar ada, terutamanya di sekolah menengah, ada saringan di mana sekolah membuat program untuk semua pelajar mereka untuk menjawab sedikit soal selidik, brief questionnaire checklist untuk menyaring supaya mereka melihat sama ada pelajar-pelajar yang memerlukan lebih banyak bantuan ataupun menghadapi masalah di rumah, dan kita juga ada direct referral daripada cikgu kepada hospital, dan ada yang pihak sekolah berbincang dengan ibu bapa tentang step yang perlu diambil selepas itulah. Mungkin saya boleh tambah di sini, memang bagus untuk pihak sekolah menjalankan saringan tersebut. Nasihat kami kepada parents adalah supaya kekal berhubung dengan anak anda. Walaupun anak semakin membesar, bagaimana kita nak berhubung, sebab kalau anak itu mempunyai hubungan yang mesra atau rapat dengan kita, lebih senang untuk anak itu berkongsi masalah.
Tetapi sekiranya hubungan anak dengan kita adalah lebih kepada mendengar arahan ataupun membuat melaksanakan tugas, membuat pencapaian sekolah yang baik. Jadi anak ini mungkin kita tekan untuk berkongsi masalah yang dihadapi. Jadi jurang hubungan antara ibu bapa itu semakin membesar. Kadang-kadang mungkin sebab terutamanya apabila anak ini transisi kita dari sekolah rendah ke sekolah menengah dan juga apabila mereka mencapai akhir balik, memang ada perubahan dan perubahan ini juga sesuatu kelainan untuk anak-anak. Jadi bagaimana mereka menangani situasi tersebut, kita kena support. Dia bukan macam anak dah sekolah menengah kita kena lepas tangan ataupun kita jadi friend terus. Friend is friend, tapi mereka still memerlukan ibu bapa yang mereka boleh percaya dan ibu bapa yang mereka boleh bergantung, sebab sebenarnya walaupun dah dewasa, kita still bergantung secara emosi kepada ibu bapa kita. Walaupun sekarang, saya rasa Dr. Izora sekarang pun setujulah kan. Jadi sebenarnya itu pentingnya. One last question, Dr. Yang, adakah penggunaan pelbagai bahasa atau logat dalam satu masa mempengaruhi perkembangan otak kanak-kanak? Dan kalau ada, adakah pengaruh ini dalam bentuk positif atau negatif, dan adakah ia berkait dengan language disorder? Okay. So bagi menjawab soalan tersebut, kita perlu faham fungsi otak itu sendiri. Jadi sebenarnya secara lazimnya kita mempunyai kebolehan untuk belajar banyak bahasa, dan sekiranya kita didedahkan dengan bahasa pada umur yang awal, masa kecil, jadi peluang ataupun kemungkinan kita menguasai dan boleh bercakap bahasa tersebut seperti native speaker dengan lancar adalah lebih tinggi. Itu secara umumnya. Tetapi untuk secara praktikalnya, kita kena menggunakan bahasa tersebut. Iaitu kalau sekadar belajar daripada buku ataupun didaktik itunya pengajaran kelas, itu tidak mencukupi. Itu tidak dapat memperkembangkan bahasa. Kita tahu, kita boleh ambil contoh even pekerja asing daripada negara luar yang datang bekerja di negara kita dapat menguasai bahasa Melayu, bahasa Cina, banyak bahasa sebab kita mempunyai potensi tersebut. Tetapi sekiranya anak kita, kita nampak bahawa pada permulaan beliau ada kekeliruan, mungkin kita jangan, inilah yang apa Dr. Izora cakap tadi, kita tak ada overburden dia. Sebab anak-anak ni dia lain-lain. Iaitu setiap anak kita dia mempunyai keupayaan yang berlainan dan juga pace dia yang lain. Artinya rentak yang berlainan. Jadi kalau semua orang buat tersebut, memang baiklah, tapi dia tidak. Okay. So sama ada itu ke sebabnya mengapa ada masalah kecelaruan bahasa. Ini adalah di mana sekiranya anak ini memang dah ada risiko sebab sejarah keluarga dia ataupun perkembangan otak dia. Jadi sebenarnya dia dah memang akan ada masalah tersebut. Bila ada tambahan bahasa yang berlainan dengan banyak, jadi kita akan nampak masalah dia itu lebih jelas ataupun lebih kritikal. Kadang-kadang apa yang kita sarankan kepada parents adalah sebenarnya anak ni still boleh belajar bahasa yang lebih, cuma mungkin bukan sekarang ataupun dia tidak dapat menguasai untuk sekolah. Sebab untuk penguasaan bahasa untuk ke sekolah adalah berlainan dengan penguasaan bahasa untuk percakapan harian. Sekiranya daripada percakapan harian itu sendiri, budak ini sudah susah. Jadi bila masuk ke akademik, sebab kadang-kadang parents kita dia menyamakan
kebolehan untuk literasi, iaitu berbahasa secara akademik, ya, pembelajaran dengan kebolehan untuk anak ini berkomunikasi dan bercakap. Sebenarnya ini adalah kemahiran yang berlainan. Jadi itu adalah penting mengapa kita kata pada awal perkembangan anak-anak 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, kita penekanan bukan pada ABC tetapi penekanan pada percakapan harian. Sama ada budak ini boleh berbual dengan kita, boleh menamakan benda-benda di sekeliling dia, boleh menunjukkan pemahaman. Dan we can read to them rather than making them, the idea is not to make them read. Sebab saya rasa ada kiasunas juga tu dalam masyarakat kita kan. So saya harap boleh fahamlah dari segi tersebut. Okey. Terima kasih Dr. Yang atas perkongsian yang sangat menarik. Sebenarnya topik ni kalau nak tanya banyak lagi nak tanya. Even from myself as well, I have a lot of questions too. But of course today masa mencemburui kita. So kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Yang kerana sudi berkongsi dengan kita, dan mungkin harapan kita hopefully in 2023 tahun depan mungkin kalau kita boleh teruskan lagi program siri webinar ni, mungkin kita boleh jemput lagi Dr. Yang untuk berbincang tentang masalah psikologi kanak-kanak yang lain yang tak dapat kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Dr. Yang. Terima kasih. Dan kepada peserta, saya harap jangan lupa jangan lupa isikan Google Form kehadiran untuk mendapatkan sijil penyertaan webinar kesihatan kita pada hari ini. Okay, terima kasih dan insyaAllah kita jumpa lagi.